melampau. Sebab itu memang saya melihat Dr. Mahathir seolah-olah nak jadikan sebagai bahawa dia nak menjadi champion, menjatuhkan Tan Sri Muhyiddin. Supaya kerajaan yang akan datang, yang akan naik nanti, seolah-olah terhutang budi dengan beliau. Ini percaturannya. Ini harus berhati-hati. Sebab sekarang ni, saya tengok sekarang ni, tuduhan bahawa negara akan muflis sama. Sekarang dah 1.03 bilion katanya. Hutang. Kalau hutang, muflis lah kita ni. Dulu pun kata muflis, tak juga. Dan saya baca apa yang ditulis oleh Datuk Seri Najib. Dia kata, kita meramalkan statutory hutang, kita akan dinaikkan lagi. Sebab dalam tempoh 1 hingga 12 bulan dari bulan Januari sehingga kini, Kerajaan Perikatan Nasional sudah pun meminjam hampir 30 bilion akibat ekonomi yang semakin teruk. Dan pelaburan asing tidak masuk. Januari 2021, kita meminjam 19 bilion. 7 Januari pinjam 35 bilion. 12 Januari pinjam 3 bilion. 15 Januari 2021 pinjam 45 bilion. 19 Januari pinjam 2 bilion. 22 Januari pinjam 4 bilion. 26 Januari pinjam 2 bilion. Februari 2021 setakat ini pinjam 10.5 bilion. 4 Februari pinjam 45 bilion. 9 Februari pinjam 2 bilion. Dan 19 Februari pinjam 4 bilion. Apa hal ni? 7 hari, daripada bulan Januari, 7 hari bulan pinjam. 12 hari bulan pinjam. 5 hari pinjam. 3 hari pinjam. 4 hari pinjam. 4 hari pinjam. Ni negara kita ni negara apa benda ni? Ini entry yang saya dapat. Saudara boleh dapat dalam wall yang disiarkan oleh Sri Najib. Beliau mengikuti perkembangan. Dan keadaan begini membuatkan kita negara memang kita tak nampak. Saya tak nampak bahawa ada masa depan yang cerah. Usahakan nak cerah untuk bertahan. Sebab itu 5 malam dulu saya katakan bahawa jika tidak ditangani dengan segera, negara kita ni, ekonomi kita ni akan lumpuh. Sebagaimana yang saya berbual dengan Yang Berhormat Mulia Tengku Razali Hamzah. Yang beliau takut sangat sekarang ni apabila kecairan wang kita dah tak ada, hutang kita dah tak ada apa semua, dan keyakinan pada bank. Bank-bank akan ditutup. Kalau bank-bank akan ditutup, artinya mata wang kita ni tak boleh nak diniagakan lagi. Wang kita dah tak laku di pasaran antarabangsa. Jika ini berlaku, macam mana kita nak dapat barangan? Barangan utama untuk makanan rakyat. Berasnya, tepungnya, gulanya. Ini sebenarnya yang berhadapan dengan kita. Saya bila dengar kenyataan daripada Yang Berhormat Mulia Tengku Razali begitu, saya terkejut sangat-sangat. Buat sembahyang istikharah lah, berdoa pada Allah SWT. Janganlah negara aku jadi begini. Tak sanggup saya melihat anak cucu saya nanti merempat tiada makanan. Sebab melihat apa yang saya dipahamkan oleh Yang Berhormat Mulia Tengku Razali, dia kata apabila kita terus meminjam, akhirnya kita bankrupt. Kita muflis. Bila benda itu berlaku, sistem bank lumpuh. Kalau sistem bank lumpuh, duit kita dah tak laku. Ini mengingatkan saya, waktu saya pergi ke negara Ghana. Satu ketika dulu. Di Ghana, you boleh buat pelaburan. Tapi nak bawa masuk pelaburan, nak ambil keuntungan, bawa keluar, dia tak diizinkan. Cuma boleh keluar dengan cedis. Bawa cedis, pergi ke London nak tukar, 1 sen tak laku. Akhirnya, peserta padan pun, rakyat di Ghana itu, di Accra, hidup dengan kesusahan. Tak boleh nak bawa pembangunan. Kerana wang tak ada, wangnya tak laku. Di Ghana menggunakan dia punya mata wang cedis. Jangan sampai ringgit kita tak laku, nak didagangkan di Thailand tak laku, nak ke Singapura tak laku, malah nak pergi ke Indonesia pun tak laku. Waktu itu apa nak jadi? Jadi saya melihat pimpinan negara sepatutnya jemaah menteri perlu mengadakan persidangan segera. Menteri Kewangan tak boleh buat kenyataan membabi buta. Menteri Kewangan tak boleh buat kenyataan macam mana Azmi kata, ekonomi kita okey. Okey apa benda je dalam keadaan sekarang macam ni. Presiden UMNO Datuk Seri Zahid Hamidi dia kata, keluaran dalam negara kasar Malaysia dilaporkan susut sejumlah 56%. This is very serious. KDNK kita susut 56%.
pada tahun 2020. Ia merupakan yang terburuk sejak tahun 1998. Dan kali terakhir KDNK tahunan negara dilaporkan mencatatkan kemerosotan 1.5% pada tahun 2009. Jadi kalaulah katanya, kalau kerajaan hari ini berpandangan KDNK tolak minus 5.6 tahun ini, 5.6% itu tahun 2020, satu perkembangan yang baik kerana unjuran awal tabung kewangan antarabangsa adalah minus 5.8%. Orang kata bahawa unjuran kita ni minus, bukan plus. Kita kata baik. I cannot breathe. Bila Azmin kata bahawa kita cuma KDNK kita minus. Minus ni kurang 56% KDNK kita. Jadi kerana dia kata perkembangan ini adalah baik. Kerana unjuran awal tabung kewangan antarabangsa IMF adalah 58%. IMF meramalkan 58%. Kurang. Kita kurang 56%. Baik. Astaghfirullahalazim. Apa punya menteri lah kita ada ni. Rakyat kesuntukan masa sekarang ni sebenarnya, saudara. Saya bersetuju dengan kenyataan Presiden UMNO. Dia kata rakyat kesuntukan masa. Mereka tidak lagi mampu menunggu unjuran seterusnya dengan harapan akan lebih baik. Jadi, sebagai pengurusi Barisan Nasional, dia mengatakan kesan ekonomi makro ke atas rakyat bersifat semasa, bukan terakru, malah amat besar dan memeritkan. Kita maklum pandemik COVID-19 antara penyebab kepada penyusutan ekonomi. Ketidakstabilan politik juga adalah merupakan antara faktor pelabur memindahkan operasi ke negara lain. Dengan dasar dan perancangan yang efektif, kesan langsung terhadap ekonomi rakyat boleh diminumkan. Bagaimanapun, apa yang berlaku setakat Disember lalu, seramai 772,900 orang dilaporkan hilang pekerjaan. This is very serious. Ini kenyataan Presiden UMNO. Dia tak akan mengeluarkan kenyataan buta-buta begitu. Tentulah laporan didapat semua. Soalnya, bagi yang dibuang kerja macam mana? Yang dibuang kerja 772,000. Apa yang harus dilakukan? Dia tak ada income. Jadi sebenarnya sebelum ini diceritakan mengenai mereka yang hilang pekerjaan berjaya dalam bidang pertanian. Pertanian mana? Menanam cili dan sebagainya tanpa memerlukan kawasan terlalu besar. Ya Allah, ya Tuhanku, apa nak jadi negara kita ni? Jadi dalam keadaan sekarang ni, kita mengharapkanlah supaya pimpinan Tan Sri Muhyiddin, enough is enough. Cukuplah. Kalau sampai tempoh waktunya kamu perlu berundur, berundurlah. Berundur dengan terhormat sebelum kamu dicampak oleh rakyat. Dan sekarang ni kita menghadapi tentangan, kita mendapat kritikan, kita dipandang leceh oleh negara luar. Bayangkanlah 90 ahli parlimen.